Seterusnya hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan satu topik lagi, masalah kesihatan juga. Ini berkenaan dengan autisma, tapi kita nak fokuskan lebih banyak lagi kepada remaja. Ya, kepada remaja yang menghadapi autisma ini. Jadi kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Hasnah Toran, iaitu pensyarah Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia melalui talian Google Meet. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersua untuk kita bercakap mengenai autism. Tapi kali ini, autism ini kita nak memberi fokus kepada remaja. Jadi bagaimana secara umumnya autism ini dia boleh memberi kesan kepada tumbuh-tumbuhan anak-anak dan apabila ia masuk ke alam remaja, bagaimanakah situasinya, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tengok dalam kalangan remaja-remaja yang tipikal ataupun masyarakat sebut normal tu kan, usia remaja adalah satu usia yang penuh dengan cabaran, usia transisi daripada zaman kanak-kanak ke alam dewasa. Banyak cabarannya, ada perubahan dari segi tubuh badan mereka, yang perempuannya mengalami kedatangan haid dan sebagainya. Jadi jika remaja-remaja yang tipikal ini pun mengalami masalah, mengalami cabaran, apatah lagi remaja-remaja yang mengalami autism. Walau bagaimanapun, saya nak ajak semua penonton supaya jangan hanya fokus kepada faktor autism saja. Autism itu adalah hanya satu daripada faktor yang akan mendatangkan impak kepada mereka. Faktor-faktor lain yang kita perlu lihat adalah budaya keluarga. Contohnya, keluarga tu adakah keluarga yang budayanya memang mendidik dengan baik, ataupun adakah budaya keluarganya tu yang lepas saja, ikut suka anak-anak buat apa, sebab budaya keluarga pun ada impak. Sama ke atas remaja tipikal, juga remaja autism. Dan satu faktor lagi yang kita perlu ingatkan adalah, adakah remaja autism itu semasa kecilnya menerima intervensi, semasa di usia persekolahan adakah menerima pendidikan khas yang baik. Jika dari kecil mereka mendapat terapi dan pendidikan yang baik, apabila mereka mencapai usia remaja, mungkin mereka mengalami juga isu-isu seperti akil balik dan sebagainya, tetapi mungkin mereka akan berada dalam situasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan remaja autism yang tidak pernah terima intervensi, tidak pernah menerima pendidikan. Jadi jawapannya ya, autism ada impak ke atas pembesaran semasa fasa remaja, tetapi kita jangan lupa mengenai faktor budaya keluarga dan juga faktor intervensi dan pendidikan. Bila kita bercakap berkenaan dengan autisma ini, ia merupakan satu spektrum di mana setiap individu yang mempunyai autisma ini berbeza daripada individu yang lain. Jadi bagaimana sebenarnya untuk ibu bapa di luar sana mengendalikan anak-anak mereka yang mengidap autisma yang menginjak ke alam remaja ini? Okey, kalau dalam dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan khas, setiap murid yang berkeperluan khas tu, termasuklah autism, guru-guru akan bina satu rancangan pendidikan individu. Maksudnya rancangan pendidikan tu individualized, dibina khusus untuk individu tu. Jadi kalau di rumah, ibu bapa tak perlulah nak buat rancangan pendidikan individu untuk keluarga, tetapi layanan dan didikan ibu bapa kepada anak remaja yang mengalami autism tu pun kena individualize lah. Maksudnya ibu bapa perlu kenal betul-betul anaknya. Apakah cenderungan anaknya, apakah isu, mungkin isu tingkah laku ke, isu komunikasi ke, apakah kekuatan anak itu. Contohnya anak itu seorang yang patuh ke. Jadi kalau ibu bapa betul-betul mengenali anaknya, jadi ibu bapa sama seperti guru di sekolah boleh memberikan layanan yang individualized, yang khusus. Contohnya kan, kalau kata anak yang remaja autism tu tak mampu nak bertutur, dan ibu bapa tahu bahawa memang anak dia non-verbal, tak mampu bertutur. Jadi mungkin daripada awal ibu bapa tahu, kalau ibu bapa yang ada ilmu, dia tahu bahawa bagi anak-anak autism yang tak mampu bertutur, caranya adalah mendidik mereka bertutur, berkomunikasi menggunakan kad-kad gambar. Jadi apabila kita tahu bahawa mereka perlu bertutur menggunakan kad gambar,
semasa mereka dah dewasa, jika mereka contohnya satu isu yang lazimlah semasa usia remaja, iaitu minat kepada opposite sex. Kalau remaja lelaki, dia minat kepada remaja perempuan dan sebaliknya kan. Jadi jika dia dah mula menunjukkan minat kepada opposite sex, bagaimana kita nak didik anak tu bahawa awak dah remaja lelaki, awak tak boleh sentuh. Walaupun awak minat, awak tak boleh sentuh, awak tak boleh berada terlalu dekat, awak tak boleh menghampiri remaja opposite sex tu sehingga menimbulkan rasa kurang selesa. Itu kita boleh didik dengan menggunakan kad-kad gambar, dengan menggunakan cerita-cerita bergambar. Kaedah ni kita kenali sebagai social story ataupun kaedah bergambar kan. Jadi itulah ibu bapa kan selama ini, sebab itu kita kata, saya nak tambah satu poin lagi ya. Autism ini kecacatannya bukan penglihatan, bukan pendengaran, bukan fizikal. Autism ni kecacatannya adalah dari segi kemahiran sosial dan kemahiran komunikasi. Social interaksi dan social komunikasi. Jadi kan ibu bapa yang ada anak autism, kita perlu bina kemahiran social komunikasi dan social interaksi anak yang dia alami kecacatan tu dari kecil lagi. Jika ibu bapa memang dari kecil berusaha untuk gilap kemahiran sosial komunikasi, sosial interaksi anak, saya rasa bila anak dah remaja, ibu bapa pasti sangat-sangat mengenali anak mereka dan mampu nak sediakan didikan yang saya kata individualized tu. Itu dari aspek pendidikan, doktor. Bermaksud daripada kecil kita ajar dengan cara kita mendidik mereka secara formal ataupun tidak formal. Tetapi apabila menginjak remaja, kita perlu juga untuk realize bahawa mereka akan menghadapi hidup secara normal sebagai orang dewasa. Bagaimana ibu bapa ini boleh mendidik mereka untuk mereka berdikari sebagai orang dewasa untuk boleh masuk dengan orang normal ni, doktor? Saya kalau berkenaan didikan asuhan anak-anak autism, saya rasa the magic word yang selalu saya gunakan adalah istiqamah. Istiqamah tu maksudnya kita ajar dikit demi dikit tetapi secara konsisten. Itu makna istiqamah. Jadinya kalau katakan macam saya sendiri pun ada anak autism belasan tahun. Sekarang tahun ni dia 16 tahun. Yang abang tu 27 tahun. Saya ada 2 orang anak autism. Jadi apa yang saya buat adalah saya ajar dikit demi dikit. Contohnya kan saya ajar kerja-kerja di dapur. Mula-mula saya ajar dia basuh pada usia 12 tahun kan, basuh 1-2 pinggan, 1-2 cawan. Kemudian bulan demi bulan kita tambah. Sama juga mula-mula kita ajar dia sidai kain, 1 lai, 2 lai, kemudian kita tambah. Kemudian kita ajar dia macam mana nak gunakan washing machine. Dan dari segi berdikari ni, saya ingat lagi perlahan-lahan saya ajar dia bagaimana nak beli barang di kedai. Anak saya ni sebab dia ada autism, dia sangat takut nak pergi ke satu tempat yang baru. Jadi apa yang saya buat adalah pergi ke kedai sama-sama, tapi masa time nak bayar saya bagi duit dan saya berdiri di sebelah dia semasa dia buat bayaran dan dapat balik baki. Kemudian step yang kedua, saya berada di luar kedai, saya tunggu supaya dia rasa confident dan saya suruh dia masuk beli barang dan bayar. Step yang ketiga, saya duduk dalam kereta dan dia masuk sendiri. Dan step yang ketiga adalah saya berada di rumah, dia sendiri turun dan semasa tu kami duduk di apartmen kan, dia turun lift sendiri dan dia pergi beli barang. Jadi apa-apa kita nak ajar, kita ajar dikit demi dikit. Selalunya kaedah istiqamah ni tak berjaya kerana ibu bapa tak sabar. Ibu bapa dia ajar hari ni, dia nak anak dia boleh hari ni. Kita kena banyak sabar dan kita kata sesuatu target kita nak capai tu mesti kita bagi tempoh yang lama, berbulan-bulan. Jadi kita ajar dikit demi dikit demi dikit. Itu kaedahnya, kaedah istiqamah, bit by bit. Okey, memandangkan Puan sendiri ada pengalaman secara peribadi mengendalikan anak-anak remaja autistik ini, apakah antara keperluan mereka sebenarnya apabila menginjak ke dalam fasa ini? Ya, masa kanak-kanak mungkin keperluannya sedikit berbeza kerana mereka lebih bergantung kepada ibu bapa mereka, tapi bila masa dah remaja ini, keperluan mereka, kehendak mereka sudah berbeza dan disebabkan oleh kekurangan orang kata cara untuk berfikir, untuk berkomunikasi, itu agak sukarlah. Jadi Puan sendiri mempunyai pengalaman apa agaknya keperluan anak-anak autistik remaja ini?
nombor satu, bagai yang saya sebut tadi, nombor satu, kita kena betul-betul kenal anak kita. Kita kena betul-betul kenal apakah kekuatan dia, kelebihan dia, apakah keperluan, kelemahan dia. Dan pada usia remaja, kita kena pantau tingkah laku dia. Kadang-kadang ibu bapa dengan anak-anak yang autism ni, dia di dalam fikiran ibu bapa ni, dia fikirkan, oh, he is my forever baby. She is my forever baby. Kita fikirkan anak kita tu akan menjadi baby kita selama-lamanya. Jadi nombor satu, kita kena sedar bahawa mereka menginjak ke alam dewasa. Jadi mungkin ada perkara-perkara baru yang kita akan mengejutkan kita. Contohnya anak saya yang usia 27 tahun tu, sebab dia autism dia adalah lebih rendah, IQ dia pun lebih rendah, tak mampu berkomunikasi jika dibandingkan dengan adik dia. Jadi saya pantau dia tidak pernah menunjukkan minat kepada opposite sex. Tiba-tiba pada usia 16 tahun, ini saya bukan nak buka aib anak lah, saya berkongsi supaya ibu bapa mendapat ilmu ya. Pada usia 16 tahun, tiba-tiba timbul minat dia kepada opposite sex dan dia mula inappropriate touch. Dia menyentuh guru wanitanya dengan cara yang tidak manis. Jadi guru pun terkejut. Jadi itu dia menunjukkan bahawa anak kita yang istimewa ni bukanlah kita punya forever baby. Jadi apabila dia menunjukkan tingkah laku itu, memanglah kena didik dia. Walaupun anak saya tu tak mampu berkomunikasi, ibu bapa jangan buat silap, jangan fikir bahawa dia tak mampu bertutur maka dia tak faham. Faham tu sistem yang lain, bertutur tu sistem yang lain. Jadi kita sebagai ibu bapa, tanggungjawab kita adalah didik. Anak saya tu nama Muhammad, jadi saya kata, Muhammad, no touch. Keluarga yang ada anak autism terbiasa bertutur dalam bahasa Inggeris sebab mereka lebih menunjukkan kecenderungan kepada bahasa Inggeris. Saya kata, no touch, it's not good, teacher don't like it. Kita kena didik. Mungkin akan mengambil masa yang lama, tetapi jika kita sabarkan, insya-Allah mereka faham sebenarnya apa yang boleh, apa yang tak boleh. Alhamdulillah anak saya itu Muhammad, walaupun IQ-nya rendah, bawah 70 IQ dia, dan dia tak mampu bertutur, disebabkan kita didik dari kecil. Dia tahu apa yang kita larang, dia faham apa yang kita larang. Tetapi naluri terhadap opposite sex tu agak kuat juga. Jadi kita kena continuously, kena terus mendidik dia. Dan begitu juga kalau anak yang high functioning. Contohnya, saya ada seorang kenalan, anak dia yang ada autism, mampu masuk ke universiti, dan begitu juga ibunya maklumkan kepada saya, tak pernah menunjukkan minat terhadap opposite sex. Bila sampai di universiti, baru timbul minat tu. Dan dia tidak tahu bagaimana nak menzahirkan. Walaupun dia masuk universiti, walaupun dia mampu bertutur, tetapi remaja yang tipikal pun isu hati, isu minat ni pun sesuatu yang sukar yang dia nak lalui. Jadi dia mahu menghampiri remaja perempuan di kampus, sehingga kan remaja perempuan tu timbul rasa takut sebab apabila remaja autism lelaki tu menunjukkan minat, kelihatan seperti stalking. Jadi itu pun kita perlu didik. Saya rasa bottom line, apabila anak akil balik, tak kiralah anak yang low functioning seperti anak saya Muhammad ataupun anak yang high functioning yang mampu masuk ke universiti, saya nasihatkan kepada ibu bapa, sedari kecil ajar solat bersama-sama, solat berjemaah, dan seboleh-bolehnya kalau keluarga bersama solat. Sebab itu daripada pengalaman saya sendiri, saya melihat bahawa solat berjemaah itu dapat melembutkan hati anak-anak saya. Apabila kita beri teguran ke, walaupun dia low functioning, kita beri teguran ke, kita didik dia lebih mudah selepas saya sekeluarga mengamalkan solat berjemaah, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih kepada Profesor Madia Dr. Hasna Toram bersama kita hari ini untuk bercakap berkenaan dengan autisma dalam kalangan remaja. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Baiklah, sekarang